Untuk tahun ini kemah di Mina agak penuh. Kalau kita tengok dekat bawah ni jemaah-jemaah mengeluarkan tilam-tilam. Duduk je berbaring di tepi-tepi jalan. Tapi ini adalah satu keseronokan yang banci dapat lihat lah. Dan kan banci dah cakap kalau area dekat dengan Muasim ni kita akan jumpa jemaah Malaysia. Sebab katanya berjalan-jalan sambil dapat belanja TO banci lah. Ada TO, sedap tak sedap? Sedap tak sedap ramai yang tidur dekat celah-celahan pokok kurma. Tak tahulah dia orang ni bertahan tidur sampai pukul berapa. Kalau tengok ni bas-bas ni bila dah habis kat Mina, dia orang boleh pergi Haram dengan 30 rial dia orang buat job. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okay, Alhamdulillah. Hari tu Bang Cik je baru sebut nak naik bas Iran hari tu Bang Cik ada sebut lah vlog-vlog sebelum ni kita tak pernah nampak lagi bas yang dipotong. Bang Cik bukan berada di double decker Kota Mekah. Bas ni biasanya akan muncul semasa musim haji, iaitu bas yang dipotong. Alhamdulillah hari ni driver pula baik bagi naik, sebab dia pun tak ada jemaah ataupun apa. Dia bagi naik. Macam ni lah keadaan dia. Keadaan ni kita boleh tengok keliling. Memang syok juga sebenarnya syok duduk ni. Dan sekarang ni kita nak pergi bermabit di Mina untuk hari pertama. Inilah suasana dia. Sekarang ni jam 9. Kita orang terlewat sikit sebab biasanya memang untuk hari pertama dia lewat sikit lah. Bukan lewat lah, kita orang tak bertolak asas sebab dia dah tak ada melontar. Melontar hanya pagi tadi. Jadi selepas selepas ni kita orang akan pergi dalam jam 4.30 petang lah untuk melontar. Lepas tu terus bermabit. Dia bukannya bas ni bukannya boleh masuk ke dalam pun, tapi di depan ni dah ada roadblock. Jadi satu kenderaan pun sebenarnya tak boleh masuk kecuali kenderaan yang bernilah. Tengok. Okey. Inilah bentuk bas dia. Okey, inilah bentuk bas dia kat sini. Kita tengok. Ni bas dia. Alamak. Ada lampu pula, tapi tak apa. Lampu pun tinggal sebelah je. Okey, inilah suasana dia. Sebabkan kita orang pergi lewat, jadi memang agak sukarlah untuk parking. Tengok. Ni bas dia. Saja je Bang Cik nak tunjuk sebab dia boleh bagi mengenang memori Bang Cik. Bukan senang rare di musim haji. Ni kita dah sampai dekat Tashtish, iaitu roadblock yang memisahkan kenderaan lah. Yang mana boleh pergi dengan mana yang tak boleh pergi. Kita tengok sekarang ni semakin dekat dengan Mina, semakin ramai jemaah-jemaah sedang berjalan. Sebab dekat sini adalah persimpangan terakhir daripada pintu masuk Aziziyah. Dan untuk pengetahuan semua, pintu masuk Mina sebenarnya banyak. Aziziyah ni saja ada 5 ataupun 6. Macam tu lah. Dia contoh dia macam selalu, kenapa kita selalu sebut Muasim? Sebab Muasim tu adalah salah satu pintu masuk ke Kota Mina. Untuk explanation lah laluan masuk ke Kota Mina. Ni atas ni adalah Istana Haji, kiri dan kanan. Dan King akan melihat ataupun tanggungjawab dia untuk memastikan perjalanan haji ni adalah lancar. Okey, masa naik bukit ni
tiba-tiba ada bas yang berhenti. Macam biasalah kita main tipu sikit. Kita naik bas. Alhamdulillah, bermulalah kita orang punya mabit di Mina. Tapi bestnya, bukan best lah, untuk kenangan Haji 2022, iaitu tahun lepas. Masjid Kuwait ni lah yang menjadi kenangan sahabat-sahabat kita lah untuk yang melakukan haji tahun lepas. Ni Masjid Kuwait. Berdekatan saja, dekat sini pun sebenarnya kita boleh nampak ramai jemaah Malaysia. Nanti kalau banci ataupun dia orang kenal banci interview dia orang, insya-Allah. Dan kan banci dah cakap kalau area dekat dengan Muasim ni kita akan jumpa jemaah Malaysia. Sebab katanya berjalan-jalan sambil dapat belanja TO banci lah. Ada TO, sedap tak sedap? Sedap tak sedap lah. Okey, dia orang pun sebenarnya dah lost nak balik-balik. Tak apa, banci cakap guna je Google Map. Okey, sebab banci nak pergi ke Muasim, nak pergi hantar, lepas tu nak patah balik, tahulah berapa kilometer. Bukan kita tak nak membantu. Tadi dah 10 kilometer kita berjalan daripada Muzdalifah untuk konten yang pertama. Okey, jom kita berkenalan dulu dengan Hajah ke Haji. Sebab Arafah itu Hajah, Arafah itu Haji, Haji itu adalah Arafah. Jadi sebenarnya semua kita dah boleh panggil Haji dan Hajah, insya-Allah. Okey, jom kita interview. Ni. Okey. Macam ni Okey. Boleh berkenalan dulu Hajah. Saya Azlina daripada Gelang Patah, Johor. Gelang Patah Johor. Okey, jap. Tak apa. Saya pakai satu mic je lah. Okey, jap. Saya buka lagi satu mic. Kita just nak tanya perasaan lah. Perasaan dia macam mana dah mengharungi hari ni, hari pertama, iaitu Eid Adha. Bila kita dah hari pertama selepas hari Arafah. Macam mana setakat hari ni kita daripada Arafah semalam, lepas tu daripada Muzdalifah, macam mana perasaan di hati? Perasaan tu rasa puas hati lah, dah dapat melalui proses dia. Jadi hari ni kita pergi melontar untuk kubroh, lepaskan 10 larangan. Jadi lepas ni kita orang akan habiskan untuk melontar lah. Lagi dua malam lah. 2 malam. Tapi rasanya nafas awal planning dia. Nafas awal ke nafas tani? Kalau ikut tabung haji kita orang nafas tani. Oh, sebab KT berapa ni? KT 45. Oh, KT 45 dah nafas tani Okey, sebab KT 01 sampai berapa dia adalah dia punya nafas awal sebab dia orang nak balik dah. Balik dah. Okey, tapi dah selesai tadi katanya dah balik ke hotel Dah balik ke hotel. Dah selesai umrah. Umrah pula dah. Tawaf belum lagi? Belum. Oh, belum lagi, balik ke hotel untuk berehat je dulu. Sebab nak malam ni sekarang ni kita orang mabit kan. Okey. Tak, saya pun kesian sebab suara pun dah tak ada. Kita bagi dekat suami pula. Suami betul Okey, boleh berkenalan. Saya Nur Syam. Dari Gelang Patah juga. Gelang Patah juga Oh, sekampung. Suami isteri. Oh, suami kita kira perumahan yang barulah. Okey, macam mana abang rasa asal usul clamping? Sekarang kan clamping di Malaysia kan famous. Tapi inilah asal usul clamping. Kalau kita tengok ni lah dengan cahaya apa semua, dia punya kecantikan dia. Macam mana abang boleh melihat? Dulu kita boleh tengok dalam TV suasana di Mina, tapi sekarang boleh tengok dengan mata sendiri. Agak menakjubkan lah. Mengejutkan Ajaib lah. Sebab satu kawasan yang luas kan. Mana kerajaan Saudi ni dia berjaya uruskan satu kawasan yang luas ni yang agak teratur jugalah. Teratur juga. Walaupun hakikatnya memang ada sikit yang sikit. Tak apa, Hakim Pengki dia panggil kan. Tak apa, nak menguruskan berjuta-juta jemaah ni. Katanya pengumuman 5 juta kot tahun ni. Itulah. Pengumuman 5 juta. Rasanya macam itu juga sebab terlalu ramai. Terlampau ramai. Tapi alhamdulillah sebab bila saya duduk kat sini, saya dah biasa yang haji 3,000 orang selepas corona. Bila tahun lepas pun hanya separuh sahaja, iaitu 900,000 orang. Tapi saya rindukan suasana begini. Sebab Mekah ni kalau terhalangnya orang nak datang, kita rasa macam kita selesa sebagai penduduk Mekah, sebagai yang duduk dekat dalam Mekah ni, tapi bila orang tak datang tu rasa macam suasana tak ada. Haji tu tak ada. Suasana memang seronok lah sebab kita dapat tengok berbagai panggil manusia. Manusia kan, gelagat semua.
Okey. Sambil-sambil tu juga kita dapat belajarlah dengan budaya yang orang lain. Betul. Kita menghormati. Dan kita boleh nampak macam kita tak perlu pergi ke India untuk tengok dia punya budaya. Betul. Kita tak perlu pergi ke Europe untuk pergi tengok budaya dia. Tapi itulah Islam. Ya, betul. Kita ni semua saudara. Okey, insya-Allah terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Okey, ada apa-apa ucapan untuk family? Sebab banyak sekarang ni yang mesej Bang Cik cakap tak dapat update terkini daripada family masing-masing. Sebab kita tahu nak di Arafah, di Mina, di Muzdalifah semalam, dan di Mina lah, Muzdalifah Mina ni line tak ada. Sampai semalam MSI pun terpaksa pakai call, tak boleh video call semalam dekat Muzdalifah. Macam mana boleh beritahu lah dengan apa secara keseluruhan jemaah haji Malaysia ni dalam keadaan baik. InsyaAllah boleh dekat sikit mic. Suara dah tak ada tu. Itulah suara. Semenjak daripada Madinah memang suara saya macam ni. Oh, Madinah dah jadi Di sikit lah sekarang. Okey, tak apa. Jadi itulah saya alhamdulillah semua dalam keadaan baik lah. Semua walaupun ada sedikit ni, tapi alhamdulillah kita dapat laksanakan berawal dengan sempurna lah, itu je. Okey, kita meminta jugalah ahli keluarga harap bersabar. Untuk 2-3 harinya tak boleh kontak. Yalah. Memang Bang Cik sendiri pun nak upload kena upload kat rumah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nak temu ramah lagi seorang. Tadi sepasang. Ini sebenarnya pasangan juga, tapi malu-malu kita isteri dia lah. Cuma boleh kenalkan diri. Okay, Assalamualaikum. Saya Rusmawati, berasal dari Johor, sekarang menetap di Selangor. Oh, Selangor. Seorang guru di SK Sarjana Utama. Sekolah mana tu? SK Sarjana Utama. Okey, SK Sarjana Utama. Okey, kita tak ada lah, sebab kita pun tahu kalau orang buat ucapan pun just kalau tanya suasana pun macam tu lah suasana dia kan. Tapi bolehlah buat ucapan untuk anak-anak murid ke, suruh register awal-awal. Itulah kita nak anak muda sekarang. Memang kempen tahun ni pun banyak suruh anak muda register. Jom. Kepada semua anak-anak murid saya dan semua rakyat Malaysia, marilah kita mendaftar di tabung haji sebagai calon haji, bakal haji, supaya kita mempunyai tenaga yang kuat untuk menempuh pelbagai halangan dan cabaran yang sebagaimana kita tahu ya. Memang banyak cabarannya. Ucapan ini juga untuk guru-guru SK Sarjana Utama dan rakan-rakan saya yang ada juga yang mengambil package, dan saya ialah yang muassasah lah. Selamat menunaikan haji, dan kepada guru-guru yang di Malaysia, saya mendoakan kalian semua. Dan kepada family, untuk anak-anak saya, Muhammad Raif dan Rafa Iris, supaya berjaya dalam dunia dan akhirat. Amin. Dan juga kita doakan semuanya dengan susah payah yang kita alami sekarang, kita mendapat haji yang mabrur. Walaupun orang 90-an kata dah banyak berubah, dah banyak kemudahan, tetapi itulah haji. Pakailah pakej sampai 200,000 tetap jalan kaki. Itulah haji sebenarnya. Tapi yelah, bila dia menggunakan kelebihan, ada harta yang ada, lebih selesa lah daripada kita. Tapi tak apa, itu adalah masing-masing punya rezeki. Banci tak pernah membandingkan muassasah punya makanan macam mana, PJH punya makanan macam mana. Sebab kita tahu semua adalah rezeki daripada Allah SWT. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Abang-Cik. Selepas Bang-Cik temu ramah tadi, Bang-Cik dah lepak dalam lebih kurang sejam jugalah dekat sini. Alhamdulillah lah, tahun ini dekat kawasan yang Bang-Cik duduk ni tidak ketat sangat. Boleh polis pun tak kisah orang baring. Sebenarnya semua orang tahu kot, untuk tahun ini kemah di Mina agak penuh. Kalau kita tengok dekat bawah ni jemaah-jemaah mengeluarkan tilam-tilam, duduk je berbaring di tepi-tepi jalan. Tapi ini adalah satu keseronokan yang Bang-Cik dapat lihat lah. Mina ataupun haji sudah kembali seperti dahulu. Nak kata sebelum corona pun dia agak ketat juga selepas stamping. Tetapi inilah, sebelum stamping tu inilah yang berlaku. Jadi Bang-Cik rasa macam teruja sangat apabila serba kekurangan, tetapi manusia ataupun sebagai kita sebagai insan, umat Islam reda, dan paling utama adalah menyahut seruan Allah SWT.
Tengoklah cantiknya tempat camping. Tempat yang jemaah-jemaah haji akan duduk selama 3 malam. Sebenarnya banci nak cari toilet sebenarnya. Tapi toilet dekat public ni best juga sebenarnya, dia tak berebut. Dekat maktab dia memang beratur panjang sebab tertumpu. Kalau kat sini, kalau time-time macam ni, dan kita tengok sekarang ni jemaah dah mula keluar. Alamak, ada cahaya. Ada cahaya, kita tutup jap. Jemaah dah mula keluar sebab tempoh mabit adalah 2/3 malam. Bila sekarang ni dia orang masuk daripada maghrib tadi, sementara dia orang jalan sikit-sikit, dia orang keluar, teruslah keluar daripada mabit. Tapi ini daripada Palestin kot, sebab dia orang pakai shawl lah dia panggil. Shawl Palestin lah. Tengok dia orang dah start keluar. Tapi banci tak boleh keluar lagi daripada Mina sebab banci lewat. Ini contoh sebenarnya banci nak beritahu. Kalau kita masuk dah lebih kurang 9 lebih macam tu, kita dah kena sampai subuh. Okey, kalau kita masuk maghrib, kita ambil 2/3, sekarang ni dalam 6 jam. 2/3 sebab tempoh pukul 7 daripada maghrib ke subuh 9 jam. 9 bahagi 3 darab dengan 2 balik. InsyaAllah matematik mudah je. Okey, kat sini juga banci berjumpa dengan jemaah-jemaah Malaysia yang masih berihram. Dah talur belum bang? Dah talur Alhamdulillah. Okey, baru melontar tadi? Ya. Okey, baru melontar pukul berapa start tadi? Pukul 8.40. Jap, ni kena pakai mic, tak dengar? Jap, kita pakai mic lah. Sangkut, jangan gerak-gerak sebab saya sangkutkan mic. Okey, Alhamdulillah. Sebelum kita tanya banyak, kita berkenalan dulu Ji. Nama saya Mak Razi bin Haji Harun. Berasal daripada Bukit Tajam, Permatan Pau. Permatan Pau Pulau Pinang. Okey, Alhamdulillah. Okey. Sekarang ni tadi masih berihram Ya. Tapi dah bertahlul, dah buat lontaran. Dah lontar, dah buat. Tahlul dah buat dah. Okey, macam mana suasana tadi? Tadi start pukul berapa dalam berjalan pukul kaki daripada Muasim tadi? 8.45. 8.45. Okey. Dan macam mana boleh tiba-tiba masih berihram ataupun masih berkain ihram? Kita tahu berkain ihram ni tak tukar baju lagi lah. Sebab dah buat apa-apa. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Problem dia tadi memanglah tanya polis tu. Kata nak pergi makan tu. Tiba-tiba dia suruh turun naik lift. Turun terus jalan sampai lah ni kami duduk musim-musim kot ni lah. Musim-musim kot ni Okey, sebenarnya tadi dia orang tak perasan ni banci. Okey, sebab tapi bila dah kenalkan diri baru dia orang perasan. Tu dah cakap dia cakap ni orang Malaysia tak starting dia sebab nak tahu jalan. InsyaAllah alhamdulillah lepas ni banci dah beritahu dah dalam around 1 ke 2 kilometer belok kiri dari sebalik bukit ni kita terus sampai ke Muasim. InsyaAllah tak sesat. Kalau sesat pun tak sampai ke Malaysia. Itu je lah banci selalu nasihat. Dia pusing-pusing Mina ni je. Sebab pusing sebab kita kemah ni nampak sama. Dan juga kita pun tak tahu nombor-nombor maktab ni kadang-kadang kita tak tahu dia punya signboard dia. Dan walaupun maktab ni 70 lebih tapi nak ke 80 lebih tu kita tak tahu kebesaran maktab ni kat mana, kawasan mana. Tapi biasanya 70 lebih, 80 lebih tu dah dekat dengan Malaysia lah. Ini tak tahu, ini rasanya 50 lebih ataupun 40 lebih, kita tak tahu. Okey, macam mana perasaan haji setelah menjalankan kita Arafah? Sekarang ni dah jam 12 masih dengan ihram. Macam mana perasaan haji pada tahun ini insya-Allah? Perasaan saya alhamdulillah, bersyukur pada Allah Taala kerana saya dijemput datang ke sini. Selama 17 tahun saya menunggu. Itu sajalah. Alhamdulillah bersama dengan kami ini semua sepupu sepapat. Oh, sepupu sepapat. Sepupu sepapat kami semua. Okay, anak kak, anak adik, anak abang. Kita dah macam itulah. Okeylah, datang ramai-ramai. Apa-apa pun kalau sesat pun ramai-ramai. Siap. Kalau sesat seorang-seorang pun takut juga. Tapi tak apa. Sesat lah, kita orang nak explore. Explore, tak apa. Tak, dia sebenarnya bukan sesat. Dia macam tadi abang cakap, explore. Sebab kita pun explore kot mana pun jangan keluar daripada Mina. Kalau kita sekarang ni dalam tempoh mabit jangan keluar Mina kecuali dah cukup time. Kalau dah cukup time tak apalah. Okey, satu lagi kita nak tanya. Biasanya jemaah umrah akan cakap yang pernah berbuat umrah lah, nak pakai 2 jam dalam ihram pun terseksa. Terseksa lah daripada kapal terbang turun dengan keletihan 5 jam apa semua. Dan kita tahu kerja haji pakai ihram kalau tak buat haji ifrat, haji tamattu' hanyalah dalam 3-4 hari lah paling maksimum pun. Macam mana perasaan haji pakai ihram lama-lama ni?
Okey, jawab pula yang sebelah pula. Okey. Okey. Perasaan dia. Abang pakai dekat dengan mic je. Perasaan saya sebenarnya sesuatu yang berbeza lah. Sebelum ni tak pernah pakai ihram. Kali ni pakai ihram, tapi rasa macam tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Biasa saja. Semua kita nak kena pantang 13 larangan tu sajalah. Betul. Okey, bagi bancik pula, bila bancik buat haji ataupun berihram berlama-lama, kita jadi keyakinan ataupun perasaan was-was kepada Allah SWT atau cara kita beribadat berbeza. Sebab kita tahu, kita orang Malaysia setiap kali solat, setiap kali tu nak mandi, nak tukar seluar, nak tukar baju. Tetapi inilah ihram. Keyakinan kepada Allah tu tinggi sikit. Kita masuk toilet pun kita dah tak tukar sebab kita dah tak ada apa-apa. Kita tak boleh pun bertukar berpakaian lain selain daripada pakaian ihram. Itu keyakinan kita lebih tinggi. Tapi balik Malaysia, lepas buang ihram, sama juga was-was tu datang balik. Itulah kelebihan berihram. Okey, itu saja Bancik nak temu ramah. Bancik tak nak muka kepenatan Bancik faham. Okey, Bancik faham. Terima kasih banyak-banyak. Boleh balik je terus. Air ada tak? Air ada lagi? Okey, terima kasih. Terima kasih, kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Malaysia pun dah raya. Okey. Dalam kesempatan itu juga Bancik nak ucapkan jugalah selamat Hari Raya Aidiladha kepada rakyat Malaysia sebab Malaysia baru hari ni baru nak raya, kita lewat sehari. Bukan sengaja, tak, ada juga fitnah yang mengatakan Arab Saudi mengawalkan. Tapi sebenarnya tidak, semuanya tengok pada bergantung pada anak bulan. Ada ucapan raya makcik. Okey, ucapan raya untuk orang Malaysia. Okey, saya Siti Mastinda dari Penaga, Pulau Pinang, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri terutama kepada anak-anak yang tersayang di rumah dan ibu mertua dan ibu yang tercinta dan juga semua seluruh warga Pulau Pinang. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, ni alang-alang lah. Dah bercakap pasal anak tadi sebab saya segan ni ada anak ke tak ada anak. Okey, sebab kita takut CCTV orang tu kan. Okey, sekarang ni berapa hari dah tak kontak dengan anak? Hari ni kontak melalui WhatsApp saja. Okey, nasihat diorang supaya solat dan mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Jangan nakal-nakal. Jangan tinggal semua sebab semua anak-anak tu anak saya anak lelaki semua 4 orang. Okey, alhamdulillah. Semua nakal-nakal. Okey, tak apa. Kita doakan supaya jadi anak yang soleh supaya dapat mendoakan kita insya-Allah. Amin. Dan sebenarnya memang ramai sekarang ni banyak wari-wari ataupun anak-anak Mesej Bancik. Kita tahu sekarang ni limited. Ada yang tak dapat kontak orang tua apa semua sebab sekarang ni internet agak limited. Kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada. Video call semua memang sangkut. Tapi tak apa, insya-Allah. Kadang-kadang kerana pun sekarang tengah ibadah haji yang tertinggi. Jadi kepenatan masing-masing orang tua dah kadang-kadang Bancik sendiri pun tak tengok telefon. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Kita tengok inilah kelebihan bila kita berharta. Kita doakan kita semua mampu untuk mendermakan ataupun menginfak makanan. Kita macam Bancik suka cemburu kepada harta yang suka diinfakkan ni. Sebabkan kita cemburu itu, kita jadikan doa. Ni okey, nah. Ada sudu tak? Sudu tak tahu ada ke tidak. Alhamdulillah, Bancik dah selesai lah bermabit untuk hari pertama. Beginilah keadaan dia. Tak ramai sebenarnya yang bergerak lepas subuh. Sebab yang biasanya yang solat subuh dekat sini biasanya tidur dalam kemah lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapatlah dah gambaran sedikit gambaran di Kota Minah. Okay, kita berjumpa di vlog yang akan datang. Zas. Tengok bomba dia, ambulans dia. Terbaik. Kalau tengok ni bas-bas ni bila dah habis kat Minah, dia orang boleh pergi haram dengan 30 rial. Dia orang buat job. Ni namanya bas sapu lah. 30 rial. Dan harga ada jugalah berubah. Ada yang cakap 50, ada cakap 30 rial. Inilah signboard Minah and here. Tengok ramai lagi yang berehat kat sini. Habis dah Minah untuk hari pertama. Ramai yang tidur dekat celah-celah pokok kurma. Tak tahulah dia orang ni bertahan tidur sampai pukul berapa.
Ni adalah Aziziah tadi. Yang bawah-bawah ni. Nyenyak tidur semua.1, 2,